Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Hatilah kalau ada yang mula nampak cara nak lihat struktur market, cara analisa dan hopefully membantu dalam bidang dagangan anda, dalam dagangan anda. Jadi dekat hujung webinar nanti saya akan announcekan ini inisiatif saya sendiri, nothing to do with XM, dan apa dia something extra yang saya nak buat untuk anda. Tak apa. Ini lebih kepada elektrik. Kalau anda berminat lah, okey. Jadi ini cuma site untuk anda. Tak ada bayaran kepada saya, tak ada apa-apa komitmen kepada XM, tak ada komitmen apa-apa. Cuma untuk membantu, cuma bagi push lah. Kalau nak stay dalam grup, anda hantar weekly assignment. Weekly, bukannya daily, weekly assignment. Jadi ini something kat hujung webinar nanti saya akan announce. Remind saya kalau saya terlupa, saya akan sekali lagi sebut pada sebelah malam nanti. Jadi kita lihat dulu kepada apa dalam pasaran untuk petang ini. Pagi tadi nampaknya sentimen pasaran lebih positif. Kita ada indeks, keseluruhan indeks futures nampaknya lebih positif. Kita ada daripada sudut data tak berapa cantik actually ya. Pagi tadi kita ada NAB Business Confidence yang lebih rendah, tetapi data dari Japan, data untuk UK adalah lebih positif awal pagi tadi ya. Market is basically in a consolidation mode. We are looking at the end of dollar punya weakness, but still ada lagi dollar punya weakness ya. Secara keseluruhannya kalau kita nampak untuk hari ini, this is what we are looking at, di mana secara besarnya kita nampak everything is stronger than US dollar. Very evident US dollar dengan yen punya kelemahan pada hari ini. Indeks mengukuh. Kita ada Hang Seng, seperti saya sebut tadi, minggu ni minggu Hang Seng. Seperti saya sebut semalam, minggu ini minggu Hang Seng. Sebab Jumaat nanti Hang Seng akan meneliti syarikat-syarikat yang mempunyai dual class. Maksudnya counter-counter yang disenaraikan di US dan di lain-lain bursa. Dan sebabnya sebelum ini saham-saham counter-counter berkenaan tidak dibenarkan kalau dia dah macam Alibaba kan. Dia disenaraikan di US, dia disenaraikan di Hang Seng. Cerita dia untuk di Hang Seng dia tidak dimasukkan dalam Hang Seng Index ya. Jadi Jumaat ni kita akan ada keputusan berkenaan, dan sekiranya itu berlaku, ingat tarikh ni, letakkan dalam kalender anda, September 7. Sekiranya Jumaat ni Hang Seng mula menyatakan bahawa syarikat-syarikat yang punya dual class ni boleh akan membentuk indeks Hang Seng September 7, I won't be surprised kalau Hang Seng ni shoot up. Pada hari ni dah mula menaik. I won't be surprised kalau Hang Seng ni shoot up, naik ke atas. Ni maksud saya, naik ke atas. September 7. Kalau kita tengok kat sini pun, this could be the move. This could be, ataupun dah mula move dia. Okay? Dah mula move dia. This could be your wave 1 kat sini. Mungkin. Dan dia mula membuat yang lebih besar. September 7. Ingat tarikh tu. So, kita ada sesi Asia yang lebih positif. Secara besarnya, this is what we are looking at. Kelemahan daripada sudut USD dan juga JPY pada hari ini. Okay? USD dan juga JPY secara besarnya adalah lemah pada hari ini. Kita nampak untuk dollar pair seperti euro didagangkan bercampur-campur. GBP mula melemah as we enter London session jam 3 sebentar lagi. Kita nampak chef didagangkan bercampur-campur selari dengan pergerakan euro. Kita nampak untuk komoditi dollars seperti New Zealand dollars merupakan mata wang yang paling kukuh untuk semasa. Kita ada Australia dollar, biarpun data tak cantik,
kita ada NAB pagi tadi. Ini adalah NAB ya. NAB Monthly Business Survey menunjukkan bahawa everything untuk Julai adalah lebih lemah. Ingat, data ni survey dijalankan sebelum stage 4 restriction dekat Victoria. Ya. Maksudnya, pada bulan apabila data ini dikeluarkan pada bulan depan, we might see worse numbers. We might see worse numbers. Ini adalah untuk NAB. Kejap ya, Gusmin. Okey, ini adalah untuk NAB. So we are looking at better market sentiment. Indeks mengukuh, commodity dollars mengukuh. Kalau kita lihat dari sudut teknikalnya, apa yang kita nampak di lower time frame, kita nampak Nikkei is proposed to start untuk dah dalam wave 3 ke atas. Bermaksud kalau Nikkei ni ke atas, ni adalah yen adalah lemah. Untuk DAX dijangka dibuka lebih tinggi. DAX pada waktu ni masih lagi belum jalan. So dijangka dibuka lebih tinggi. Kalau ini lebih tinggi, this could be your B, this could be your C, N2 dan kita dah masuk wave 3. Maksudnya ke atas. Okay. Untuk IBEX, kita ada bridge out yang ni. Nampaknya this could be your W. Ni belum lagi. Lagi dia tak atas ni, saya masih tak break level atas ini. Saya masih tandakan dia sebagai correction. So this is another break yang dia nak tengok dekat atas ni untuk hourly. So this could be your A, B dan C dalam yang biru, and we are looking at ini sebab dia ada lower low. Satu, saya melihat dia sebagai korektif. Maksudnya ini. Saya update dia sekejap. Ini untuk IBEX. Maksudnya sini akan 1, 2 dan 3. Okey. W, X dan Y. Sekejap saya update dia. W, X and Y. Okey, selagi dia tak ni, ini adalah masa ni. Sebab ni ada lower low. Kenapa dia pergi kat situ? Okey, ini untuk IBEX. Okey. FTSE belum buka, dijangka akan juga ke atas, sama seperti yang kita tandakan tadi. Okey. Kalau FTSE ni break ke atas, kalau DAX ni naik ke atas, then ada kemungkinan ini pun akan break ke atas untuk IBEX. Anything anda tak trade pada waktu ini, anda tak pergi short dia. Okey. Ini adalah untuk Dow Jones. Dow Jones juga sama, moving up. Dan juga untuk S&P 500 juga moving up. Okey. Jadi itu yang kita ada untuk indeks, dan nampaknya indeks menunjukkan pergerakan mengukuh ke atas. Okey, syarikat China 157 yang US masih belum confirm. Laporan dah dikeluarkan oleh White House. Setakat ini kita tak ada details dia lagi, Gusmin. Setakat ini tak ada details dia lagi. Apa tindakan daripada pihak US kepada syarikat-syarikat China berkenaan. Bukan apa. Saya nampak US mungkin akan menggunakan benda ni sebagai leverage, sebagai benda yang dia boleh gunakan dalam perbincangan US-China pada hujung minggu ni. Maksudnya sekiranya China tidak tidak melaksanakan tanggungjawab ataupun komitmen dia dalam dalam trade deal, mungkin US menggunakan ini sebagai leverage, sebagai kelebihan dalam perjumpaan ataupun dalam rundingan trade deal dia dengan China pada hujung minggu ni. Ingat, hujung minggu ni kita ada US-China trade deal review pada hari Sabtu. Jadi seperti saya sebut semalam, kalau anda ada position untuk short term, anda tutup pada akhir dagangan Jumaat. Okey? Pada akhir dagangan Jumaat. So, we do have
untuk short term, untuk intraday, kita nampak indexes nampaknya mengukuh, didahului oleh Nikkei sekarang ni, dan kita nampak even dekat Hang Seng, Hang Seng is moving up. And pada waktu ni propose masih lagi A, B dan C. Ingat, ini X, so I'm looking at this move. A, B dan C ataupun W, X dan Y. Okay, selagi atas ni tak break. Selagi atas ni tak break. Kalau dia break atas ni, Y kita akan pindahkan kat sini. Maksudnya kita dah memulakan pergerakan mengukuh ke atas. Okay, ini untuk Hang Seng. Okay, jadi tak ada apa-apa selagi dia tak buat apa-apa. Okay, ini untuk indeks. Jadi sekiranya kita nampak indeks mengukuh, and in that case, we are looking at weaker yen. We are looking at weaker yen. Don't worry about saya punya tanda ni. Maybe sini dah habis Y. Cerita dia, anda tak trade yang tengah-tengah dunia macam ni. Anda tak trade tengah-tengah dunia macam ni. You don't do that. Don't do that. Euro JPY, I'm waiting bawah lagi. I'm waiting bawah lagi. Sebabnya kita ada euro yang nampaknya is doing this correction. USD JPY yang juga nampak lemah. Ingat, Euro JPY dibentuk oleh Euro USD dan USD JPY. Sekiranya kita melihat Euro USD ada lagi ke bawah, USD ada lagi ke bawah, Euro JPY kita lihat ada lagi ke bawah. Wassalam. Boleh Gusmin? So Euro JPY, I'm waiting down di bawah ni untuk mencari peluang long. Di bawah ni. Okay. GBP JPY the same. I'm waiting for one more ke bawah. Tapi ini bukan untuk long. I'm not going to long yang ni. GBP JPY sebab dia tak ada higher high. Ini maksud saya. Nampak? Correction sekarang daripada higher high. Correction yang sekarang ni, this correction daripada higher high. Kalau anda bandingkan dengan GBP JPY, okay, correction sekarang ni bukan daripada higher high. Sekarang ni, unless dia jatuh lagi, then barulah kita ada ni. Nampak? Dia bukan higher high. Euro JPY higher high. Ini tak ada. Kalau dia apa? Ini higher high dia. This is higher high dia. Nampak? So kalau nak short, saya akan short saya akan long daripada benda ni. Daripada sini. Kalau dia correcting kat sini, then baru saya interested. Kalau dia break high ini, then three-way correction, kita boleh long. Faham? Boleh? Yang ini dia buat high-high. Kalau kita bandingkan dengan yang ini. Faham? Okey? Nampak kan? Saya tak interested. So itu saya tak interested dengan GBP JPY. Sebab dia ini kira sideway market selagi dia tak break atas. Dia break atas, kita ada higher high dalam time frame H1. Faham? Okey. Itu yang dikatakan RBS SBR. Resistance become support, buy daripada support, sell daripada resistance. So kita nak dia break, pull back dan kita cari entry. Simple konsep. Trade bila ada trend. Ini ada trend sebab dia buat higher high. Ini tak ada trend. Kalau anda nak long, you long daripada sini. Daripada ini. Ni kawan dia. Okey? Masa ni tak ada.
Ini tak ada sequence. Dia break high, 3-way pullback, ada long. Itu je. Azwan, simple konsep Azwan Simple, buat benda simple. Trade bila ada trend. Apa dimaksudkan dengan trend? Bila dibuat higher high ataupun lower low. Simple. Jangan semua chart anda trade setiap lekuk pengsan. Boleh meriah tu. Okay. Jadi this is not something yang saya akan trade. Jadi bila dia buat higher high, break A ni baru dia ada higher high. Break A ni baru dia ada higher high. Break dan break dari sini. Baru dia ada higher high. Barulah sequence ini ada. Okay. AUD JPY sama cerita. Low. Sini pun tak ada apa-apa. Kalau dia buat correction ini dan kita long. Ini AUD JPY. Saya nak anda tengok benda ni. AUD JPY. Okey. Ni AUD JPY. Okey. Jadi sekarang ni price dalam consolidation. Maksudnya dia tengah sideways. Bila kita trade, bila dia break ini. Barulah kita ada higher high. Then any three-way pullback anda long against this high. Anda long dari sini. Simple. Buat trade bila ada trend. Trade bila ada trend. Okey, itu je. Faham? Jangan trade market yang sideways. Selalu kita dengar kan, trade apa trend dia, naik ke turun. Kalau dia macam ni tak ada trend. Structure dia pada waktu ini tak ada. Ini higher high, bila dia buat high, three-way pullback, higher high. Then baru kita long. Bila anda trade, anda nak tengok ada trend. Bukannya cari pucuk akar. Itu yang salahnya. Ramai cuba cari pucuk akar. Ni trend tu habis kat mana. Trade, kita bukan market maker. Faham tak Gus Bin? Kita follower of trend. Itulah maksudnya trend following. Kita follow trend. Trend dah jadi, kita trade. Trend tak ada, jangan trade. Itu je. Sebabnya dalam elite wave, apa yang anda cari? Trade wave 3. Bukan cari wave 1. Boleh? Okey? Simple konsep. Cat JPY sama. There is nothing. Tak ada. Kalau ada pun, ini lebih kepada lower. Ini adalah low. Selagi dia tak break atas ini, we are looking at possible untuk dia buat further correction ke bawah sini. Okay. Kalau dia terus up higher, dia break ini dan kita ada higher high yang cancel out this low. Maksudnya kalau dia move atas ini, so tu anda nampak saya letakkan alert kat situ. Dia break ini, dan kita ada higher high banding dengan satu cat JPY tak masuk dalam list saya. Sebab ni dia tengah sideways. Kalau ada trade dia payah. Buat benda simple. So ini simple kan? Benda simple. Nampak trend, kita tunggu pullback. Nampak trend, kita tunggu pullback. Yang pullback tu dapat kita kira. Yang tengah trending macam ni kita tak dapat nak kira. Kita ambil, kita tengok macam gold. Macam gold. Movement semasa. Dan dia tengah retrace daripada higher high. Ni sini kita tahu dia ada trend kan. Anda tunggulah dia punya ni. Anda tunggu dia punya pullback. Pullback yang kita dapat kira. Retracement yang dapat kita kira. Dan kita tunggu entry dekat kawasan sini. Kita tunggu entry daripada kawasan situ. Itu je. Pullback akan dibentuk oleh 3, 7, 11.
Jadi kita nampak setakat ini 1, 2, 3. Kalau dia buat 1, 2, 3, 4, 5, anda tak pergi untuk long. Faham? Anda tak pergi untuk long. Setakat ni kita kira dia 1, 2, 3. Jadi kita tunggulah long daripada sini. Ada dalam ni. Level dia semua ada dekat sini. Ini bukan signal. Ini saya nak tunjukkan bagaimana anda come up with ideas, anda melihat kepada merekodkan dagangan anda. Ni tujuan dia. Ini tujuan dia. Dan saya tak akan masuk di reward yang kurang daripada 3. Okey? Itu dia. Selain daripada anda tahu kat mana nak letak TP, anda tahu kat mana nak letak stop loss, this will be the entry. Stop loss bawah daripada 1618, dan anda boleh kira dia punya TP menggunakan kaedah ini. 1, 2, dan kita tunggu TP dekat atas ini. Itu salah satu cara. Okey, ini contohnya yang ada higher high yang kita boleh cari peluang untuk entry. Buat benda simple. Yang ada trend, kita trade. Ikut trend. Jangan lawan trend. Itu maksud dia jangan lawan trend. Okey? Itu je. Okey. Jadi kita dah masuk ke goal pula. Okey. Untuk yen pair, USD JPY nampak? Nothing. Ini adalah untuk USD JPY. Kalau ada pun, ini adalah downtrend. Tapi kalau kita kira dia, anda tengok. 1, 2, 3. Price is reacting daripada tempat ini. Tempat ini. And setakat ini bounce dia baru 1. Ada tunggu 2. Ada tunggu 1 lagi. 3. Kalau dia cuma 3 bounce, lepas tu dia buat dan break bawah ini, break bawah ini, then anda boleh cari untuk short. Anda boleh cari untuk short. Dan dia punya incomplete sequence adalah daripada sini dan sini. Ke arah sini. Anda akan nampak benda ni berulang-ulang. Kenapa saya pun tak tahu. Anda cari, kalau dia break sini, anda boleh cari short ke arah 101. Kalau dia break break low ini. Maksudnya kita menjangkakan masih lagi some more dollar punya weakness. We are still looking at dollar punya weakness. But you don't trade dollar ke arah short. Sebabnya kalau anda tengok di sini kita dah nampak berlakunya divergence. We are looking at divergence. Bila wujudnya divergence tu, anda tahu dia punya momentum tu menurun. Itu je. Kan? Anda dah nampak divergence kat sini kan? Price buat low dan anda nampak divergence. Ini wave 3. Nampak divergence. Jadi anda tak nak short yang ini. Anda tak short dia. Maksudnya dolar tu, pair dolar. Euro USD maybe. Euro USD. We are looking at divergence. If anda enter, saya melihat Euro USD. Sekiranya berlaku higher high, saya berminat. Yang saya tengok NZD USD. NZD USD pun ada divergence. We are looking at divergence. Anda kena faham anda trade dekat mana sekarang ni. Biarpun saya letakkan kat sini, ini NZD USD kat sini. But I know this position akan ada momentum yang lebih rendah. Kenapa I'm looking at NZD USD? Because of saham. Itu je. Kita tahu ada kekuatan untuk New Zealand dollar nanti. Because kita jangka saham masih lagi ke atas. Apa kena-mengena saham dengan New Zealand dollar? Saham mengukur komoditi, mengukur
Sebab permintaan jangkaan kepada ekonomi, permintaan kepada komoditi meningkat, New Zealand dollar, Australia dollar. Kan ada dollar to a way, in certain way. Minyak to certain way. Nampak? Okay? Simple, do simple thing. Trade apa yang kita nampak. Kita tahu kat mana stop loss, kita tahu kat mana kita nak letak TP, kita laksanakan SOP sahaja. Betul tak betul, market tentukan. Kita buat benda berulang-ulang. Lepas entry, biar market buat kerja dia. Letakkan alert, jangan tenung chart. Itu je. Hidup anda akan lebih berkualiti lah. Duk banding kita duduk bimbang satu-satu pasaran, payah. Boleh? Saya melihat pada hari ini we might see kekuatan dekat pasaran saham. We might see ini habis or this correction dalam C. If ini berlaku, then kita akan nampak korektif dalam saham. Dua, satu lagi baru dia dapat naik. Jangan curi ayam, jangan curi manok. Okey? Sebab dia tak habis lagi. Satu, dua, satu lagi baru dia dapat naik. Ya? 1, 2, 3. Dia correction 3, 7, 11. Okey? Sama. We might see correction 1, 2 dan 3, satu lagi. Benda sama. It is all berulang-ulang dalam market. 1, 2, 3 dan ke bawah. Manok, bahasa Melayu Sarawak. Iban pun pakai sama. Manok. Okay. So this is what we are looking at in the market. Ada sebarang soalan khusus? US dollar pair, sekiranya ini berlaku, then I'm going to long Euro USD dari sini. Sebabnya lebih kepada kelemahan US dollar. Okay. New Zealand dollar USD sama juga. So kita ada higher high. Euro USD pun sama. Ni maksud saya. Nak tengok Euro USD. Kita ada higher high. Okay, kita ada higher high. So pullback daripada sini, ini second enter. Okay, nampak? Dia ada higher high kan? Kita ambil time frame besar sikit, 4 hour. Dia ada higher high. Pullback, kita long. Buat benda simple. Yes, kita ada divergence, betul. Ini ingat, anda trade di, ini adalah untuk intraday trade. Untuk short term swing. Not intraday, short term swing. Euro USD. Saya tunggu dia ke bawah lagi. Propose with 4 ni sama. Propose with 4 Euro USD dan NZD USD. Yang lain tak ada. Contoh, kita ada GBP, tak ada. Dia tengah-tengah. Nampak? Dia tengah-tengah. Okey. Waalaikumsalam. AUD USD another candidate, tapi I don't really like dia berbanding dengan New Zealand dollar. Kalau anda trade salah satu, sebabnya correction dia tak nampak. Correction dia tak jelas. New Zealand dollar nampak lebih jelas bagi saya. Okay. UCAD pun sama. We are looking at further weakness untuk UCAD. Maksudnya ke bawah lagi. Pada waktu ni kalau dia break, ini ada lower low. UCAD. Sorry, ini tak ada lower low. Jadi saya tak trade dia. Ini tak ada. So, daripada sini. Lower low untuk shorter term, masalahnya kita ada cukup 1, 2, 3, 4, 5.
Nampak? Dia ada 5 kan. 5 come with divergence, maksudnya kita akan jangkakan satu pullback yang lebih tinggi untuk dia. Pullback yang lebih tinggi sebelum dia jatuh balik. Ini untuk UCAT. Okey, satu pullback yang lebih tinggi lagi. Okey, ini untuk UCAT. Sebelum dia jatuh. Okey. U-shape. U-shape ada lower low. Kalau anda tak nak trade Euro USD, anda trade U-shape. Tapi pilih salah satu. Jangan trade dua-dua. Sebab ini sama. This is U-shape. Ini adalah Euro USD. Okey, jadi kalau anda trade Euro USD, anda tak trade U-shape. Kalau tak, anda macam trade yang sama. Trade 3711, okey. So ini, basically retracement. Okey, bila kita bercakap mengenai ini kita, ini topik kita mengenai benda tu. Basically, kalau kita ada impulsif, maksudnya trend, market yang trending, jumlah lekuk dia adalah 5, jumlah swing dia 5, 9, tambah 4, 13, 17, 21, 25 dan seterusnya. Okey. Contoh, bila kita katakan market trending, ini trending kan? Ini trending, setuju tak? Ini trending. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan trending? Kita ada clear separation antara price cycle. Nampak? Jelas kan? Jadi kalau kita kira lekuk dia, kira jumlah lekuk. Anda kira ini satu. Okey, ini satu. Lepas tu kita ada range dia kan? Kita ada semua range ni. Jadi kita tak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. Jadi anda ada satu level, ini satu. Lepas tu satu, lepas tu dia break out kan? Jadi kita akan ada tarik yang paling rendah, ini 2. Lepas tu dia break, kita tengok lekuk yang nampak. 3. Boleh? 3. Lepas tu dia break ini kan? Ini 4. Ini 5. Okey. Jadi kalau kita nampak 1, 2, 3, 4, 5, ini dalam impulsif. Jadi kita jangkakan satu correction dahulu. Okey, correction akan membentuk ini correction. Lepas ni kita tengok correction yang kecil lagi dalam tu. Correction 3, 7, 11, 15, 19 lekuk. Even kalau kita tengok dalam yang kecil ni, 1, 2, 3. Nampak? Even kita tengok yang besar ni, 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? Sebab ini adalah impulsif. Ini adalah satu trend kan? Ini correction. 1, 2, 3. Kalau dia tengah naik ke ni, 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Ini maksud saya. 1, 2, 3, 4, 5. Simple? Kalau correction, 1, 2, 3. Anda tengok, kenapa saya pun tak tahu. Ini apa yang R.N. Elliot buat. Tak. Correction, dia maksud dia macam ni. Dalam satu cycle price, idea dia, bila kita ada market yang tengah trending, itu dipanggil sebagai impulsif. Okey? Jadi jumlah lekuk dia basically apa yang R.N. Elliot kata adalah 5. Sebabnya even kalau kita pecah dia, kalau kita zoom up, kita akan nampak 5 lekuk. Contohnya macam ni. Anda tengoklah dekat mana-mana. Kita ambil chart lain. Kita ambil chart apa ni? U-shape. Kita ambil yang lain sikit lah. U-shape dengan ni sama.
Kita ambil lah Euronoc. Kita ambil lah pelik-pelik sikit. Kita tengok chart Euronoc yang complete sikit. Baik kita lukis. Baik kita lukis satu. Pilih satu pair yang jadi kegemaran ramai. Pilih satu pair. Saya tunjukkan bagaimana anda melukis Elliott wave ni daripada start. Oi, GJ. Oh, cool. EJ. Okey, GJ. Okey, saya pilih. Saya ambil GJ ya. GJ, GBP, JPY. Okey, macam mana kita nak lukis benda ni daripada awal ya? Anda pilih yang ini. Saya tak dapat nak sebut nama broker sebab dia paling chart yang paling komplit. Okey, chart yang paling komplit. Pilih kepada time frame, satu time frame. Kita ambil monthly. Kita ambil monthly ya. Dan kita tahu forex basically anda start daripada tahun 70. DJ ya DJ. Okey, kita tahu forex basically tahun 1970 sejak Bretton Woods. Kita ambil lah 1970. 75 ni tahun 70 lah sini ya. Sini dia. Okey. Kalau kita tengok dari sini, kalau kita tengok dari sebelah sini, ini wave 1 anda. Setuju? Ini trend kan? Ini wave 1. Ini wave 2. Okey. Sekarang ni, ambil anda punya momentum indicator. Anda nak tengok wave 3. Wave 3 idea dia yang paling kuat momentum. Sekejap kuning. Kalau nak start melukis pun simple, paling tenang melukis. Nak melukis ramai takut apa dia simple je melukis ni. Ni satu, anda nampak tak? Ini paling rendah kan? Ini paling rendah kan? Lepas tu kita ada divergence. Betul? Nampak kan? Okey, maksudnya wave ini kita dalam wave 3. Ini satu, ini 2 dan kita ini adalah wave 3, somewhere dekat sini, wave 3. Nanti kita haluskan tak apa. Don't worry about betul salah. Lukis je dulu. Lepas tu somewhere sini kita ada wave 4. Jadi maksudnya kita ni satu daripada sini start daripada sini. Kita ada wave. Nampak tak GJ ni pernah 748? Okey, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan kita tengah buat wave 5. Okey, ini monthly. Monthly kita akan tengok kepada ni. Grand bukan ni, kepada super cycle. Okey, tak apa. Don't worry about dia punya label dulu. Okey. Jadi anda dah dapat basically daripada sini. Daripada sini anda dah dapat lukis semua benda dah. Cerita dia ada cuma isi tempat kosong. Cerita dia anda cuma isi tempat-tempat kosong ni. Lepas tu anda pergi kepada time frame yang lebih kecil. Itu je. Melukis simple. Tak ada misteri melukis. Nampak? Itu je. Lepas tu anda pergi time frame kecil. Okey. Anda pergi time frame kecil. Anda dah dapat anda punya 3 tadi kan? Jadi 3. Jadi 3 tak boleh sini. 3 lebih kepada dekat sini. Okey, maksudnya kita ada satu flat dekat sini. Kita ada A, B dan C. Okey, dalam weekly. Ini dalam yang merah, cycle. Okey. Lepas tu kita ada dekat sini, ni wave 1. Setuju? Anda tak peduli yang belakang lah.
Anda cuma peduli yang sini je. Anda peduli yang sini je. Sebab anda bukannya trade dekat sini, anda trade dekat sini. Nampak proses dia? Ini C ni yang paling tinggi. Nanti kita tengok time frame kecil lagi ya. Ni yang paling tinggi, C. Area dah jadi, peduli apa? Kita nak trade yang sini. Ini nampaknya satu flat. Ini 5 ni. Simple, buat benda simple. Ada start daripada time frame weekly pun boleh, monthly. Tapi jangan start melukis daripada H1. Anda cuma tengok sini je. Bila anda dah dapat settle yang besar tadi, barulah anda pergi time frame yang kecil. Ini satu kan. Ini 2. Lepas tu kita tengah dalam wave 3 ke bawah. 3 wave pullback mesti ada higher high atau lower. Yang di trade adalah daripada higher high ataupun lower low. Maksudnya kalau anda trade di weekly, anda tunggu dia break bawah ini dahulu. Barulah kita ada lower low. Bawah ini. Untuk entry. Okey. Jadi maksudnya sekarang ni kita ada wave 1, wave 2 dan we are in wave dalam formation of wave 3. Dalam formation of wave 3. Jadi buat benda simple. Ni je. Ini adalah yang kita tahu. Ini rule dia. Wave 1. Ini wave 2. Okey. Jadi kita jangkakan ini akan habis daripada sini wave 2. Saya selalu kira dia 1, 2, 3.6. Okey. Ini adalah wave 3, wave 4. Ini cara anda buat projection. 4, saya selalu kira wave 4 sebagai 38.2. Dan seterusnya wave 5. Ni kita buat satu chart lah. Kita buat sampai H4 lah. Okey. Jadi wave 5 kita kat sini dan anda boleh letaklah 1, 2, 3, 4, 5. Melukis kejap lah. Seriously. Ini je step untuk nak melukis. 2, 3, 4, 5. Anda tukar fractals dia kepada yang kecil lagi. Iaitu kepada cycle. Okey. Lepas tu anda pergilah time frame kecil lagi. Daily. Lepas tu anda tengok. Sekarang ni anda tahu. Anda dalam wave 3. Anda cuma peduli yang sini je. Peduli yang sini. Kalau anda tengok yang ni, 2 ni, ini adalah A, B dan C. Ini A, ini B dan ini C. Dalam primary. Tunjukkan dia cuma dekat daily. Nampak? Ini 5 wave. Ini 3. Lepas tu kita tengok ini diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Simple kan? Tak susah. Ramai takut nak buat elite wave. Dia nampak susah. Macam mana nak tahu break kat mana? Maksudnya Rinda? Sekarang ni saya tak peduli yang belakang ni. Saya dah dapat, saya nak sampai sini. Saya nak sampai sini. Saya tak peduli yang struktur ni sebagai data, faham tak? Sebagai maklumat untuk kita gunakan. Okey. Jadi sekarang ni kita dah ada ini 5. Ini 5 dalam diagonal. Ini 5. Ataupun even ini boleh menjadi satu ending diagonal, tapi tak kisah. Saya tak nak complicatekan dan kita tandakan dia sebagai ini adalah 5 wave. This whole thing adalah sebagai leading diagonal. Maksudnya anda tengok nota lepas ni. Ini adalah 1, 2, 3,
4 dan 5. Tandakan dia dalam yang lebih kecil sikit, iaitu primary, color putih. Ataupun color hitam kalau ikut ya. Setakat ini, kalau kita tengok dekat sini ada divergence. Nampak divergence, kita tandakan 5. Kalau dia break divergence dan dia paling panjang, 3 kita akan jadi kat sini. Itu je. Cerita dia saya nak tahu, sekarang ni saya nak buat apa dekat H1 ataupun H4. Boleh? Saya nak tahu benda tu. Okay, ini mungkin bukan 5 dalam ni. Ini adalah 5 dalam yang biru. Dalam yang biru. Okey, sebabnya ini adalah kita nak jangkakan dia sebagai 1, 2, 3. 1, 2, 3 dalam apa? Dan kita menyangkakan ini adalah satu correction. Ini je. Correction dia dijangka sampai sini. Okey, ini adalah A, B dan C. Ataupun W, X dan Y. 3 wave. Ni nampak 3 wave. 3 wave kita adakan W, X, Y. W, X dan Y dalam yang biru. Intermediate. Jadi kita dapat ini kita punya ni setakat ni. Jadi kita ada sasaran dan kita ada tempat yang kita nak pergi. Okey, 3, 4, 4 dan 5 ke bawah tadi. Saya sambungkannya. Sebab ni jauh lagi kan. Okey. Ini kita tunjukkan dalam time frame yang besar. Jangan tunjukkan dia dekat daily. Ini kita tunjukkan dekat time frame ke bawah. Jangan tunjukkan jangan tunjukkan dekat weekly. Sekejap lepas ni saya jawab soalan. Weekly dan seterusnya. Recording je lah, okey. Okey. Ending diagonal tu jadi dekat wave 2. Tak, ending diagonal wave 5. Wave 5. Sebab ini adalah kalau ini adalah leading diagonal wave 1. Kalau kita tengok ini pecahannya. Ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Dalam yang putih primary. Boleh? Nampak? Leading diagonal wave 1. Jadi lepas tu kena pergilah time frame kecil lagi. Kalau nak melukis tak lama melukis. Seriously, saya melukis satu chart. Kalau start daripada scratch macam ni, tak lama. Seriously, tak lama. Ni daripada chart kosong ni kan. H4. Lepas tu anda cantikkan dia. Dan anda tengok yang sekarang ya. Yang sekarang ini A, B dan C. Ini A, B dan C. Kepada yang merah. Tunjuk dekat H4 dan H1. Lepas tu kita settlekanlah. Kalau kita tahu sini 3 wave, sini 3 wave, sini pun kita jangkakan ada 3 wave. Dan kita jangkakan kat mana dia habis. Kita haluskan satu-satu. Dan maksudnya ini dijangka akan habis dekat sini. Dekat kawasan 1. Dia sama je. Boleh? Kalau sini 3 wave,
sini 3 wave, sini juga akan ada A, B dan C. Sini juga akan ada A, B dan C, 3 wave. Lepas tu turun itu je. Satu, faham? Jadi nampak, kita start daripada cat kosong tadi, anda dah dapat satu yang komplit. Sehingga kan kepada H4. Ini pun adalah A, B dan C. Ini A, B dan C. Ini kita cuma tunjukkan dekat time frame hourly ke bawah. Kalau nak sampai 5 minit, 1 minit pun boleh. Tapi banyaklah anda nak lukis. Jadi kita jangkakan kat sini akan buat 1, 2, 3. Boleh? Simple je. Jadi gambaran besar, kalau anda take dekat weekly, daily, anda nak cari short. Tahu kenapa anda cari short? Sebab kita ada lower low. Kita ada lower low tadi. Kan? Kita ada lower low ke bawah. Boleh? Okey. Cumanya kita cuma dapat confirm kali masa ni saya tak trade untuk short dia sebab ini tak buat lower low. Kalau sini tadi buat lower low, then ini cantik untuk kita short. Ini tak ada kan? Dia tak break kan? Ni. Dia tak break. GJ ni tak break. Nampak? Kalau ini break ke bawah, then kita ada incomplete sequence untuk short. Jadi GJ ni tak ada. Kalau di time frame daily. Simple Linda. Itu maksud dia. Sini. Dia satu structure complete. Satu structure complete dan internal break. Then kita ada ke bawah. Pada waktu ni dia tak ada. Ni masih sideways. Kalau dua ni dalam pecahan biru nanti dia break ini then kita ada lower low. Dan barulah kita ada trend. Tapi kalau kita masuk ke time frame kecil 1 hour, masa ni tak ada trend. Kalau dia break atas ini, atas C ni, dan kita gunakan ini sebagai level kita. Bukan sini, bukan sini, bukan sini. Faham? Dia break yang ini. Itu caranya nak pilih mana satu pick ataupun throw yang kita nak gunakan sebagai high and low kita. Faham? Ingat, dia punya konsep adalah benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ada nak tentukan pick and throw, kalau dia dah berjalan dan anda terlepas, dia dah jalan. Anda nak tengok pick mana kalau dia dah macam ni. Anda tak trade ni. Sini sideways. Sini dikira sebagai satu price cycle. 5 dan 3. 5 dan 3. Habis. Jadi anda nak tunggu, ini range anda. Ini range dia. Okey, anda nak tunggu sama ada break ke atas ataupun break ke bawah. Barulah kita ada cerita dia. Faham? Baru kita ada something. Something is happening. Kalau dia break ke bawah macam ni, ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Masih lagi ke bawah. Selagi dia tak break ini. Okey, kalau anda trade di time frame kecil lagi, anda boleh short untuk shorter term, untuk intraday contohnya. Tapi kalau anda mencari untuk ikut H1 ni, anda tunggu dia break ke atas ni. Dan dan masa tu kita akan ada incomplete sequence. Atas ini ke sini, target sequence ni adalah yang ini. Adalah yang ini. 100%. Boleh? Yes. Trend itu bila ada higher high, bila ada higher lower low, maksudnya ada trend. Kalau dia tak ada trend, anda nak trade apa? Dia macam ni lah jadinya. Macam ni.
Tak ada trend. Faham Gusmin? Trade bila ada trend. Bila ada trend, kita ikut trend. Bila trend wujud? Bila dia buat high. Kalau dia break ke bawah ni, ada trend tak? Di lower time frame, ada. Tapi di trade di H1, kalau anda lukis di dekat H1, tak ada. Anda tunggu untuk, sebab trend dia masih ke atas berpandukan yang ini. Jadi kita ada yang ini sebagai high, and baru 1, 2, 3, 4, 5, anda tak pergi masuk lagi, anda tunggu 6 dan 7, selagi dia tak break ini, anda cari untuk long. Ini sebagai extreme area anda. Ini. Dah habis webinar kita. Inilah topik kita hari ini. Kita berhenti rehat sekejap. Kita ni tak dapat nak tengok chart. Buka chart dia dah habis. Tak ada analisa dah. Ini je. Okey, boleh? Simple kan? Tak ada. Tak berapa minit pun kita nak lukis ini tadi. Complete. Chart dia boleh nak masukkan satu-satu ni boleh lah. Kan? Anda trade tak yang ini? Tak. Tak ada high. Tak ada. Ini adalah korektif. Faham? Okey, kita berhenti rehat sekejap dan kita sambung balik dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita dah masuk ke London session.
Shanghai nampaknya ditutup lebih rendah dan ditutup lebih rendah. Kita ada untuk Nikkei ditutup lebih tinggi, DAX dibuka lebih tinggi. Kita ada FTSE juga yang lebih tinggi. Nampaknya market sentiment lebih positif. Wassalam Bang Cukup. Lebih positif untuk semasa. Okey, jadi balik kepada example kita tadi. Dia tak ambil berapa minit dia nak lukis dia. Tak ambil berapa minit dia. Don't worry about label anda betul ke tak. Don't worry about that. Yang worry about, don't worry about ni betul ke X kat sini, ini betul ke A, B dan C. Saya macam ni. Saya nampak ini adalah 5 wave. 5 wave kita tandakan 1, 2, 3, 4, 5. Satu yang besar lagi ataupun apa, refer kepada time frame besar, apa struktur sekarang. Struktur sekarang, dapat tak anda katakan ini trending? Dapat tak anda nak katakan itu sebagai trending? Yang ini. Dapat tak nak katakan dia sebagai trending? Tak dapat kan? Sebab tak ada clear separation. Nampak? Dia tak ada clear separation. Kalau anda nak lukis support resistance anda akan nampak bercelaru. Akan nampak bercelaru. Maksudnya, ini satu area turning point, sini adalah satu area turning point, sini adalah satu turning point, sini adalah satu turning point, kan? Dan banyak. Tambah 4. So ini 15, tambah 4, 19, tambah 4, 23, tambah 4, 27, tambah 4, 31, tambah 4. Tambah 4. Okey? Boleh? Okey. Dia simple dia sebenarnya. Kira lekuk. 1, 2, 3. Nampak? 3. Lepas tu, daripada sini kita jangkakan akan ada 3 set lagi. Ini masih satu berjalan. Kan? Jadi ke atas lagi sebelum dan dijangka complete dekat area sini. Gunakan Fibonacci. Buat benda saya rasa dia tak susah. Saya mula-mula pun takut juga bila saya belajar Elliott Wave ni tahun 99 kalau nak tahu. 99 dan mula-mula saya pun takut. Cerita dia, the only way untuk anda belajar benda ni adalah untuk melukis dia. Untuk melukis dia, sebab itu the first step that you do adalah pergi dekat chart saya ni. Pergi dekat chart saya ni, mana-mana, ada pergi yang dekat weekly ya. Anda ambil lah mana-mana satu. Okey, ni adalah Euro AUD. Pergi dekat weekly, anda lukis, anda trace dia. Anda ikut sama macam saya. Anda ikut sama macam saya. Ikut yang belakang. Lepas tu anda belajar isi tempat kosong dia. Macam A ke B ni kan. Ini A, B dan C. Anda isi tempat kosong. Ini tak ada satu. Maknanya ada 5 wave. Kita carilah 1, 2, 3, 4, 5. Belajar untuk isi tempat kosong. Kita nampak ini triangle, ini ada A, B, C, D dan E. Kita nampak 5. Anda pergi masuk time frame kecil. Lepas tu anda bandingkan dengan apa yang saya lukis dekat apa ni Euro AUD ya. Euro AUD. Kita pergi dekat daily, anda tengok yang kecil-kecil ni. Isi tempat kosong dia. Tapi start daripada weekly dia dahulu. Lepas tu anda cuma buat yang hujung ni saja. Tak payah buat yang dalam belakang-belakang ni. Mula-mula anda trace dulu. Lepas tu anda ni Egypt. Okay? The beauty about doing this is you know when the structure change. Betul tak, Bang Syukur? Contohnya macam EJ kan. Contoh dia macam EJ. Kalau anda tengok, kita tandakan dia sebagai W, X dan Y. Kita tengok yang ini berlaku tak divergence. Sebab itu saya tak tandakan dia sebagai 5 wave. Faham Bang Syukur?
sebab dia tak ada divergence pada waktu ini. Unless dia tak kisah, anda boleh guna 1, 2, 3, 4, 5 W dan sini ataupun A kat sini dalam color biru, dan apa dan apa kat sini kalau dia 3 wave anda boleh tandakan dia sebagai B, tak kisah, but you will arrive at the same, more or less the same area. Tak kisah, saya tak peduli sangat pasal label, saya cuma kira lekuk 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5, 1, 2, 3, complete 1 dan kita jangkakan ke bawah lagi. Cerita dia, kita tak buy dahulu kat sini. Itu je. Kan? Kita tahu ni 1, 2, 3, 4, 5, kita tak buy. Kita tunggu dulu dia sampai 7, then. Itu je. Bukannya anda tahu apa tak buat. Itu yang penting. Faham? Ramai takut dengan wave ni, sebenarnya tak perlu pun nak letak benda ni. Kira 1, 2, 3, 4, 5. Anda tak buy lagi. Sebab ini correction. Correction 3, 7, 11, 15, 19. Nampak saya ni? Jadi anda tak buy lagi kat sini. Buat benda simple. Kira lekuk. Kalau anda nak ni, ada kira 1, 2, 3, 4, 5. Ni maksud dia. Ini adalah okey. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh buy tak? Tak. 5 tu adalah impulsif punya, masih ke bawah. Kalau anda nak buy, anda tunggu 6, 7. Sini anda boleh try buy. Sini anda boleh try buy. 1, anda at least sampai 3 ni, at least 3 wave, anda boleh try buy kat sini. Anda boleh try buy kat sini. Simple kan? Benda dia simple je sebenarnya. Ramai takut sebab nak ini A ke, ini 1 ke. Jangan peduli benda tu. Jangan peduli benda tu. Kalau anda nak ambil exam elite wave, anda peduli. Tapi kalau anda nak trade, anda tak peduli benda tu. Anda tak peduli benda tu. Okey? Jadi kita masuk terus kepada topik kita pada hari inilah. Jadi kita dah bercerita dalam webinar 1 pada Jumaat lepas mengenai belief. Kita dah bercakap mengenai, bukan Jumaat, pada minggu lepas, kita dah bercakap mengenai objektif. Dan kita semalam, kita dah bercakap mengenai sistem. Okey? Jadi kita tahu bahawa trading ni adalah satu perniagaan. Datang dengan objektif jelas. Objektif anda kalau bercerita mengenai trading adalah, saya letakkan, adalah to make the most money. To make the most money, itu sebabnya ada trading, untuk membuat duit sebanyak mungkin. Sebab itu ada trade. Tapi pada masa yang sama, anda kena masukkan second part of your mission statement. Okay? With the least possible risk. Nak buat duit sebanyak mungkin dengan risiko paling rendah. Anda kena definekan apa dimaksudkan dengan risiko. Sebab itu, anda kena ada satu sistem untuk mencapai objektif anda. Sekiranya objektif anda to make the most money, ini objektif besar ya. To make the most money, you make the most money bila market bergerak macam ni ataupun market bergerak macam ni. A atau B. To make the most money, you trade from a trending market. Simple. Masalahnya, kalau anda nak tengok, anda boleh tanya dekat anda punya account manager kat XM ataupun mana-mana yang ada info mengenai trader, anda akan dapati bila market trending, inilah waktunya banyak trader akan hilang duit. Itu yang peliknya. Bila market macam ni, ada yang untung, ada rugi, dia biasa je cerita. Tapi bila market breakout, trending,
Masa ni lah ramai trader akan hilang duit. Kenapa? Tahu tak kenapa? Bila dia tengah sedap trade market sideways, atas sell, bawah buy kan. The moment ini break ke bawah, oh tak apa, ini akan ikut balik, naik balik nanti. Apa yang jatuh pasti naik. Yes, mungkin dia naik. Mungkin dia naik. Tapi cerita dia ada entry untuk long, tapi tak ada set up untuk exit long dia. Kat mana yang dia katakan position long tu adalah salah? Kat mana position long tu adalah salah? You must have that definisi of kat mana. Di sinilah part kedua untuk anda punya objektif tadi. To make the most money, anda tahu, anda trade dekat market trending. Setuju? Ni waktunya sepatutnya kita buat duit. Waktu ni you are standing on the side. Sebab trend tu tak clear. Simple. Okay? That's saya rasa itu cukup simple kan. Cukup apa jelas kan. Okay. So, dalam technical analysis is not just about entry. The most important, anda buat duit ataupun anda limitkan loss anda apabila anda ada kaedah exit. Satu setup hendaklah complete dengan entry, complete dengan kaedah exit. Okay? So, cari yang sesuai kepada anda. Yang pertama adalah market type. Bagi saya, there is no question about the market type. Yeah? Ini adalah market yang tengah trending. Clear trending. Kita nampak clear separation di antara price structure. Yang ini market choppy. Ini mungkin ending diagonal. Ini market yang choppy. Anda trade market macam ni, boleh buat duit, tapi susah. Dia nak pergi pun, yang kita nak cari market yang ini. Ini yang kita nak cari. Arranging market shows overlap price cycle. Overlap. Kalau anda lukis, nak tahu overlap simple. Anda lukis support resistance, anda nampak banyaknya lain aku nak lukis dia. Itu market overlap. Anda nampak market, buat dia yang sebelah sini. Yang ini adalah trending. Buat benda simple. Keep it simple, not to be stupid. I agree with the word stupid there. Keep it simple to be successful. Buat benda simple. Trade di market yang jelas trend dia. Okay, jangan cari, oh ini pucuk, ini akar. Itu susah. So, di sinilah salah satu yang saya gunakan dan bagi saya dia cukup mudah, tapi of course sebagai permulaan nampak bagi mereka yang baru kenal dia nampak susah, iaitu wave theory. Wave theory basic dia adalah apabila berlaku satu trend, kita akan ada 5 wave structure yang ditandakan menggunakan nombor. Dan 5 structure ni sebenarnya adalah membentuk satu lagi wave yang besar dalam wave satu. Okey, bila berlaku correction, dia membentuk 3 move yang ditandakan menggunakan abjad, A, B dan C, dan dia membentuk satu wave dalam wave 2 dan seterusnya. Maksudnya kalau kita pergi kepada yang kecil ni, satu ni, dia akan ada 5 juga. Yang kecil 2 ni kita akan ada 3 juga. Boleh? Itu je. Sekian habis webinar kita. Itu je. itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Dan apa yang anda nak adalah anda faham sifat satu-satu wave ni. Ini kita akan lihat kepada market dynamic.
Ini sebenarnya yang kita nak trade, anda faham sifat satu-satu wave tu saja. Ingat nombor-nombor ni. 5 wave dan 3 wave. Ingat nombor-nombor tu. Okey, dan dan ini di apa yang dijumpa oleh Ralph Nelson Elliot, dia present pasal Elliott wave ni pada tahun 1930 dan apa yang dia nampak adalah repetition dalam lekuk lah, disebabkan oleh participants psychology. Okey, jadi ini yang dia jumpa, iaitu mengenai konsep fractals. Kalau anda pernah belajar Dow theory pun ada dia punya market cycle, tapi dia tidak melihat kepada fractals. Ini beza dia. Dalam Dow theory, asas kepada teknikal ni anda kena tahu pasal Dow mengenai yang anda belajar high low, higher high, lower low tu, itu Dow. Itu Dow. Itu asas kepada Dow. Accumulation, distribution, panic stage, itu Dow. Yang bezanya dengan Elliott ni, dia mengenal pasti bahawa ada benda yang berulang apabila berlaku satu trend, dan ada benda yang berulang, bentuk yang berulang apabila berlaku satu correction. Okey? Saya tak gunakan Elliott wave tahun 30-an. Saya tak gunakan yang itu. Sebabnya even dalam satu correction kita boleh jumpa trend. Ni maksud saya. Ni mana tadi? Okey. Sekejap saya buang ni dulu. Dan kita buang objek 3 dulu. Okey. Yang saya maksudkan adalah benda ni. Okey. Kalau anda nampak 3 line ni macam ni. 1, 2, 3. Macam ni. Okey. Yang pasti kepada saya, kalau saya tengok dekat chart, movement yang macam ni, bagi saya dia satu trend. Kenapa? Kita ada clear separation. Satu asas yang anda tak jumpa dalam buku, tolong ambil nota ni. Bila anda nampak dia mempunyai satu trend dan bila dia membuat satu correction, dan correction berkenaan dalam 3 wave. 3 wave. Okey. Bila berbentuk 3 wave macam ni, siapa in control? Buyer atau seller? Macam mana kita tahu siapa in control dalam keadaan ni? Buyer atau seller? Yang kalau dia membentuk 3 wave ni, yang ni. Yang ini Yang 3 wave ni. Okey. Yang ni, siapa in control? Buyer atau pun seller? Okey. Most of you got it right. Ini adalah buyer in control sebab correction dia dalam 3. Jauh sangat tu Fi. Itu dah dalam sangat. Kita ambil simple. Selagi movement dia 3 wave, ini adalah buyer masih mempertahankan level. Kalau dia pergi macam ni. Okey, kalau ini. Ini correction. Buyer atau seller in control? Sebab 3 wave. Ini seller in control. Dalam structure ini. Boleh Gusmin? Sebab 5 wave. Wave kelima ni, maksudnya wave kelima, kalau ini ada wave 5, ingat, wave 5 adalah momentum daripada wave 3.
Sebab itu kita nampak berlakunya divergence. Boleh Gusmin? So, I think I get ahead of myself. Okay. So, bagi saya, trend can be in 3 wave and more Elliott Curtis mula melihat 3 wave sequence instead of melihat kepada 5 wave sequence. Okay. Wave 3 should extend at least 1618 times of wave 1. Maksudnya kalau kita ada wave 1, 0 kepada 1.0, wave 2, dan seterusnya wave 3. Wave 3, panjang dia hendaklah 1618 daripada wave 1. Barulah dia qualify sebagai wave 3. Ini digunakan sebagai rujukan, bukan wajib. Digunakan sebagai rujukan. Maksudnya, any line yang selepas permulaan, katalah kita tengah tandakan ini A, B dan C, ya, dan dia extend 1618, itu tak boleh tandakan sebagai A, B dan C kecuali dia berbentuk flats. Maksudnya dua ni bawah ni. Okay. Bila correction in 5 wave, seller in control time 2 baru jadi divergence. Macam mana, Min? Yang ini. Kalau 3 wave correction, buyer in control, so takkan ada divergence. Yes. Maksudnya, movement ini laju menyebabkan ada momentum menyebabkan berlakunya divergence bila kita melihat kepada indikator. Kalau kita melihat indikator, dalam time frame yang kecil ni akan berlaku divergence. Maksudnya seller masih cuba untuk push price ke bawah. Jadi kena ada divergence. Kalau ini tak ada divergence, kita akan tandakan macam tadi ya, Bang siapa nama tadi? Bang Syukur. Kalau ini tak ada divergence, kita akan tandakan W, X dan Y. Itu sebab dia. Kalau dia berlaku divergence, kita tandakan 1, 2, 3, 4, 5. Di sinilah yang saya letakkan ni ya. Wave 5 must have momentum divergence. Wave 4 should not retrace 50%. Ini sebagai panduan. Ini sebagai panduan. Bila anda membuat elliott wave, seorang yang membuat elliott wave, dia bagus bila price tu tak jadi lagi. Macam saya tak presentkan kepada anda, oh ini macam ni, ada dia mungkin buat, dan ini second chart punya kemungkinan berlaku. Saya tak buat benda tu. Saya commit, kalau price buat benda lain, then saya tunjukkan benda lain. Sebabnya, saya cuma trade dekat hujung. Saya tak trade kat sini, saya tak trade kat sini, saya tak trade kat sini. Saya trade kat hujung. Faham? Ya? Contoh ada nampak Euro JPY ni. Ya? Saya cari entry Euro JPY dekat kawasan ini. 12380. Yes. Sini 12380. Yes. Saya tandakan dia ke bawah lagi sebab ini wave 2. Tapi kita jangkakan akan ada 3 wave. Kita tak tahu ini akan berlaku ke tak. Kalau ini kena BE, kita test, kita try satu lagi. Whatever it is, wave ketiga ni, saya akan letakkan BE bila dia buat 50%. Okay? So, sekali lagi balik kepada cerita ni. Triangles hendaklah contracting price dan juga momentum. Maksudnya bila kita tengok kepada momentum indicator RSI, hendaklah membentuk triangle juga bila kita tengah lukis triangle. Dan last sekali, saya gunakan kaitan. Saya tak gunakan cuma invalidation level. Maksudnya macam ni. Kalau kita tengok Euro JPY,
saya tak cuma lihat level ini sebagai tempat cancel order saya ataupun tengok 4 hours. Saya tak cuma gunakan ini. Oh, ini kalau dia break kat sini terus jadi B. Tak. Saya akan tengok kepada, sebab saya tahu Euro JPY ni dibentuk oleh Euro USD dan juga dibentuk oleh USD JPY. Jadi saya akan lihat kaitan struktur dua tu apabila saya melukis Euro JPY. Maksudnya, bila saya melukis, saya akan melukis yang pertama sekali, tahu tak? Paling senang anda nak melukis chart mana paling senang nak lukis? Chart mana yang anda paling senang lukis? Kita buang ni dulu Chart mana yang anda senang lukis? Kalau start daripada monthly tadi kita tengok ni adalah forex. Okey, ni forex. Kita ambil Euro USD yang panjang sikit Okey. Okey, ini tahun 70-an. Nak lukis ini senang tak? Senang tak? Kalau kita bandingkan dengan chart ini. Chart mana? SPX. Mana satu lebih senang nak lukis? Yang ini ke yang atas ni? Mana satu lebih senang lukis? Atas ni ke bawah ni, Linda? Yang senang lagi nak lukis? Yang bawah. Simple. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini mungkin A, B, C, W, X, Y ataupun ini 1, 2, 3, 4, 5 kan. Start daripada indeks. Sebab kita tahu ini adalah market yang paling trending. Simple anda nak lukis. Start daripada dia 1872. Ini adalah 1. Simple. Start daripada sini. Ini permulaan indeksnya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan ini 5. Dan kita ambil kepada Grand Super Cycle. Ini flat A, B dan C. Sebab start daripada sini. Jadi kalau anda tahu indeks ni ke atas, indeks ni ke atas, lepas tu anda startlah lukis indeks lain. Termasuklah kepada Nikkei. Daripada Nikkei tadi anda dah dapat lukis USD JPY. Anda dah dapat lukis JPY. Daripada situ anda dapat turun kepada dolar. Start lukis daripada indeks. Lepas tu anda buat kaitan dia. Anda buat kaitan dia. Tu start dia daripada indeks. Start melukis daripada indeks. Bagi siapa yang trade saham, anda trade dan anda tengok SPX. Anda tahu SPX, S&P 500. Anda tengok dekat ni, Wikipedia. Apa yang membentuk dia? Contohnya lah. Apa company yang banyak membentuk S&P 500? Contohnya, kita tengok kepada company-company dia lah. Mana nak tengok list dia? Saya tak dapat buka yang saya guna sebabnya dia bukan dekat XM. Okey. Jadi kita akan ada Apple contohnya, Apple. Okey, anda buka lah Apple punya ni. Anda buka Apple. Tak akan jauh daripada S&P 500. Maksudnya, anda lukis dia sama lah. Dalam cara yang sama. Daripada start ni. Tempat lebih kurang satu dia. Lebih kurang. Kalau tak nampak satu, anda letak sini. 1, 2, 3. Nampak? Tempat dia akan lebih kurang sama. Nampak tak?
3, kan? 3, 4 dan 5. Lepas tu, lukislah apa lain. Apa lain ni? Microsoft. Okay, pergi buka Microsoft. Ini Microsoft. Okay, buka. Ni chart tu apa? Monthly. Buka kepada monthly. Anda akan nampak dia sama. Okay. Lepas tu lukislah. Ini yang anda akan dapati. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Masa dia lebih kurang sama. Nampak tak? Tak sampai berapa minit je anda. Lepas tu anda isilah tempat kosong-kosong ni. Tak sampai berapa saat dia nak buat dia sebenarnya. Boleh? Anda dah dapat lukis Microsoft, Apple, Tesla dan lain-lain. Ni mungkin tak. Ini cycle, ini super cycle. Super cycle demo. Monthly. Super cycle. Boleh? Anda akan dapati dia lebih kurang masa sama. Lepas tu, apa yang anda perlu buat sekarang? Pergi time frame kecil, isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Itu asas dia. Lepas tu anda isilah tempat kosong. Masuk ke time frame kecil dan isi tempat kosongnya. Kan? Faham, Ed? Linda? Odin? Minul? Dia akan lebih kurang sama time. Lepas tu, buatlah yang lain-lain. Tak ada misteri pun. Satu, ada tak saya kata, saya nak habis cat 15 minit je. 15 minit je. Anda nampak, Zul lukis macam-macam cat kan. Berapa jam sehari dia lukis? Tak ada. Saya datang, update sekejap. Saya buat kerja saya. Ada masa saya datang, update sekejap. Buat kerja saya. Lepas tu ada nampak time-time ni lain-lain kalau saya update cat kan. Lepas tu tengoklah. Tak sampai berapa pun. Tak sampai berapa ni. Jadi ini yang saya gunakan. Distribution system to negate a structure and runs ahead of price. Saya tak negate a structure. Saya negate, maksudnya saya menjangkakan ke depan. So orang biasanya, bila anda tengok orang buat elite wave, dia akan cerita benda belakang. Perasan tak? Saya cerita elite wave, saya cerita yang ke depan. Saya tak cerita yang belakang ni. Belakang-belakang lah suka hati dia lah. Saya nak tengok dia buat higher high. Okey, di sini aku long. Nampak? Saya tak cerita yang di belakang ni. Saya cerita kat mana kita nak trade. Kita tengok chart, kita cerita 1, 2, 3, 4, 5 buat apa? Saya tengok, okey, ni ada high. Kita tunggu retracement. Kita nak tunggu untuk long. Saya nak tahu kat mana saya nak entry. Saya tak peduli apa kat sini, apa kat sini. Ini betul ke tak. Saya tak peduli benda tu. Sini boleh enter tak? Itu je yang penting. Kat mana stop loss? Kat mana TP? Ada high, boleh trade tak? Kat mana dia jangka habis? Itu yang penting kan? Anda ceritalah pasal ini flat ke, ini apa ke, ini diagonal ke, macam ni, macam mana nak lukis ni? Peduli apa aku? Macam itulah. Cerita dia, sini saya nak buat apa? Itu je. Okey, jadi nak sampai kat situ, buat benda simple. Tapi sebelum anda dapat jadikan dia simple, sebelum nak jadikan dia simple, okey, belajar tool-tool dia. Tool yang pertama, Fibonacci extension. Level-level yang anda kena savekan adalah level-level ni. Okey. Yang nota ni ada dekat group kan? Tengok level-level saya letakkan tu. Okey. Jadi setkan anda punya Fibonacci extension. Fibonacci extension menggunakan kaedah ni. Contohnya, kita menjangkakan P ni habis kat mana.
A, B dan C ni kan. Anda ambil lekuk dia daripada bawah ni. A, B dan kita jangkakan ini akan habis dalam kawasan C ni. Dalam kawasan C ni. Oops. Okey, dalam kawasan sini. Dijangkakan dia habis dalam kawasan tu. Okey. Kalau dia lebih daripada 1618 apa jadi? Kalau dia lebih daripada 1618. Ini bukan A, B dan C. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas. Ini maksudnya dengan yang ini tadi. Wave 3 at least 1618. Kalau A, B, C anda lebih daripada 1618 daripada ni, ini tak dapat tanda A, B dan C kecuali dia membentuk flats. Yang susahnya dalam Elliott wave ni sebenarnya flats. Itu yang susahnya. Okey. Motif sequence. Tahu benda ni je. Wave 2, wave 1 ni biasanya dia tak nampak. Payah nak tahu wave 1. Kadang-kadang kita tengah tandakan ini sebagai A, B, tiba-tiba C dia panjang. Kan? Ini jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini 1 ataupun ini A. Jadi payah nak tahu bila ini berlaku. Tapi yang pastinya wave 2 tak boleh bawah daripada wave 1 dalam impuls. Okay. Kalau wave 2 ni bawah daripada wave 1, sini berlakunya flats. Ataupun double top lah. Bahasa kita ni double top. Ini boleh jadi flats. Okay. Oops. Okay. Wave 3 tak boleh paling pendek. Dia boleh jadi nombor 2 pendek, tapi tak boleh paling pendek. Wave 4 tak boleh masuk kepala wave 1. Itu hukum-hukum asas bagi satu impuls. Banyaknya, bila melukis Elliott wave, semua tempat ditandakan impuls. Tak semestinya. Impuls ni biasanya wave 3, ini tempat dia berlaku. Banyaknya sebenarnya adalah diagonal. Ini biasanya. Okey, yang cerita pasal 9, 13, 17. Ini jumlah-jumlah wave dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Bila berlaku extension, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia ada lain. 6, 7, 8, 9. Ini yang biasanya ada 5 je membentuk satu wave. Dan apa ini yang banyak berlaku. Tak apa. Cara nak belajar dia tak dapat webinar macam ni. Anda kena buat apa yang saya sebut tadi dekat Outlook. Anda try lukis. Siapa yang nak hujung sekejap lagi, dalam 10 minit lagi saya umumkan. Bagi mereka yang itu bukan untuk belajar. Itu adalah untuk saya nak tengok anda pemahaman setakat ini. Bukan tujuan untuk belajar. Sebabnya saya nak bentukkan satu core group. Kita try dulu sebulan untuk berbincang dalam grup dan melihat seminggu sekali untuk melihat anda punya marking untuk Elliott wave. Okey. Ni Badrul, ni seorang baru lepas ni. Ada few yang dah buat tapi tak lepas. Ada few yang saya dah contact. Saya nak tengok siapa yang betul-betul nak. Okey. Hujung webinar ni nanti. Okey. Jadi cerita dia, anda kira lekuk dia ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira lekuk je. 7, 8 dan 9. Ini kita tahu dia ada extension. Cerita dia bila anda nampak benda ni, dia punya RSI tu, RSI hendaklah membentuk higher high,
higher high, dan last kali dia buat divergence. Last kali kat sini dia membentuk divergence. Ini hendaklah dipersetujui oleh momentum. Kalau ada extension, ataupun kita bahasa nama lain dia dipanggil sebagai snake. Ular. Ni bagi mereka yang chartis, electric chartis, anda tahulah apa bentuk, apa dimaksudkan dengan snake. Bagi yang tak apa. Ni ada bahasa dia lah, dipanggil sebagai snaking. Dia naik ke atas. Maksudnya dekat momentum pun semakin kuat. Dan baru ada extension. Kalau momentum tak ada macam ni, tak ada. Okey. Dalam stock market dan currency market, extension biasanya berlaku dalam wave 3. Dalam commodity market, gold, silver, extension biasanya berlaku dalam wave 5. Ini biasanya anda nampak dekat copper, iron ore, cotton, coffee, natural gas. Ni biasanya dekat wave 5. Snake dekat stochastic adalah untuk tengok wave 3. Snake dekat RSI, RSI adalah untuk tengok extension. Snake adalah untuk, bila tengok stokastik, dia adalah untuk tengok wave 3. Maksudnya stokastik tu snaking macam ni. Tunggu dia reset untuk buat wave 4. The whole thing, kita dalam wave 3 of 3. Faham? William? Okey. Jadi bila RSI, snake ni maksudnya extension dalam bahasa lain. Extension. Okey. Anda akan nampak ini extend. Sebab itu kita duk ubah wave 3 kita. Bila RSI ni duk buat paling tinggi, tu dia. Okey. Oi, kita baru habis pukul berapa ni? Alamak. Okey. Daripada kita skip, baik saya habiskan kan? Okey. Bila anda melihat kepada impulsive sequence ataupun satu impulse, cerita dia, anda tarik satu channel. Maksudnya macam ni. Anda tarik satu channel. Bila anda nampak impulse, macam ni kan. Kita jangkakan dia impulse. Kita tengok. Ni senang sikit lah. Okey. Apple ni kan. Anda tengok dekat 4 hours. Okey. Kita katakan ini ada higher high. Anda akan nampak dekat indikator dia hendaklah membuat higher high. Kan? Kalau ini membuat higher high, dan lebih tinggi daripada sini, 3 kita akan pergi kat sini. Okey, saya tak jangka lah dia akan buat, dia dijangka buat snaking kat sini. Okey, cerita dia bila anda melihat benda ni, apa cerita kita ni? Dan kita katakan dia sebagai impulse. Jauh. 4 hour daily. Kita tengok. Okey, mana wave 1 kita ni? Jauh sangat. Jauh sangat. Wave 1 kita belakang weekly. Okey. Jadi kita katakan ini sebagai impulse, sebabnya kalau kita tarik, ini tak cantik. Saya tunjukkan yang lebih cantik lah, yang ada trend. Gold. Alamak, stuck pula kejap. Okey. Gold. Okey. Sekarang ni punya movement. Katalah, ini sebagai satu, kita ambil gold yang panjang sikit. Okey, ni gold yang panjang sikit. Okey. Dan kita nampak ini adalah at least A, B dan C. Ataupun ini wave 5. Yes, strong buyer. Maksudnya trend tu masih ke atas. Okey. Ini mungkin wave 5. Ni something yang saya savekan. Either itu adalah A, B dan C ataupun ini mungkin wave 5. Sekejap. Mana saya punya gold?
Okey. Ini adalah dekat, sekejap, kita ambil dekat ni lah. Okey. Ini adalah gold. Okay. We might have, mungkin, ini wave 1, ini wave 2, ini wave 3, dan ini wave 4. Dan ingat, extension dekat komoditi biasanya berlaku dalam wave 5. Ini yang mungkin paling panjang nanti. Ini yang mungkin paling panjang. Ini gold 100 tahun. 100 tahun punya chart. Kita mungkin akan lihat ini lebih panjang daripada wave 3. Yang komoditi ni. Apa-apa hal pun, there is nothing yang dekat sini kata ini untuk sell. Ini adalah monthly chart. Ini adalah monthly chart. Kalau kita tengok kepada gold semasa, this could be your wave 5. Kita dia, adakah trend dia habis ke tak? Kalau anda tengok dia punya ni, pada waktu ni belum lagi membentuk higher high. Nampak ni? Itu besar ni. Belum lagi membentuk higher high. But the moment kalau ini membentuk higher high, break daripada sini, kan ni buka. Okey, banyak sangat ni buka. Kalau ini membentuk higher high, maksudnya kita masih dalam wave 3. Kalau ini membentuk higher high. Jangan tengok yang belakang. Sekarang ni kita dalam wave 3 yang ni. Ingat RSI yang paling kuat, momentum yang paling kuat. Wave 3 momentum yang paling kuat. Wave 2 adalah yang paling dengan correction yang paling kuat. Ini wave 2 sini. Sini wave 2, bukan sini. Ini A, ini B, ini C. Ini flat. Ini flat. Ini A, ini A, B and C. Nampak momentum. Ingat, wave 2 adalah correction yang paling kuat. Ini wave 2, sini habis. Nampak ni. Okey. Jadi, kalau kita ambil channel punya idea tadi, daripada bawah, ini wave 2 dan ini kepala wave 1, ini masih impulse. Faham tak? Ini masih impulse, kita masuk kepada time frame kecil lagi. Daily. Ini masih lagi trending. Trend masih ke atas. Dan kalau kita lihat di daily, dalam struktur permulaan ini yang paling tinggi. Jadi correction sekarang ni, dan anda nampak dekat stokastik, dia buat snake, ini adalah wave 4. Bukan A, B dan C ke bawah jauh. Tak. Ini wave 4. Shallow correction. Sebelum dia buat satu lagi wave 5. Faham? Jadi ada tak sebab untuk kita nak short gold? Belum. Selagi tak ada apa-apa berlaku, tak ada apa-apa yang menunjukkan kita boleh short. Tak ada. Untuk Elliott Wave teori, mungkin teknik lain dah ada, kita tak tahu. Tapi berdasarkan Elliott Wave, tak ada. Daripada sudut momentum dan juga stokastik, tak ada. Momentum dan juga relative strength dalam dia punya ni, dalam ini momentum, ini adalah relative strength kepada ni. So ada tak sebab? Tak ada. It might be correcting double, tak tahu. But whatever it is, there is no signal untuk nak kata ini dia punya puncak. Let the market do its job. Does its job. Kalau dia buat something else, then we trade apa yang kita nampak. Itu je. Berdasarkan ini, tak ada. Faham? The same untuk gold, the same untuk silver, untuk dolar, the same. Jadi benda-benda yang dalam ni, jadi ini adalah satu impulse. Jadi nampak tadi itu impulse.
Itu impas dan kita baru saja dalam wave 3 mungkin akan buat wave 4. Okey, sampailah market tunjuk dia nak sell, itu je. Selagi dia tak tunjuk dia sell, saya kata buy. Itu je, Wan. Kalau dia buat benda lain, dan kita buat benda lain. Dia tak ada, oh memang buy selamanya. Mana ada. Buy sampai tahun 2030. Itu, kita trade apa kita nampak. Itu je. Ini adalah leading diagonal dan ending diagonal. Okey, saya tak dapat habiskan. Anda baca nota-nota ni. Everything dalam nota ni, indicator dan apa saya ceritakan tadi. But keep it simple. Ingat benda-benda ni. Wave 1 tak berapa nampak. Wave 2 deep correction. Wave 3 momentum. Wave 4 shallow. Dan wave 5 adalah dengan divergence. Kalau dia ABC, maksudnya sini akan 1, 2, 3, 4, 5. Pun sifat sama seperti kat sini. Dalam kat sini. Boleh? Okey. Okey. Saya tak dapat nak habiskan terlalu banyak. That is not enough. Kalau tak anda pun pening, saya sampaikan banyak sangat pun tak guna. Seperti saya katakan tadi, the best is untuk anda membuat chart ni. Saya dah kongsikan daripada weekly. Daripada weekly, anda lukis dia. Weekly, lepas tu turun kepada time frame. Okey, bagi siapa yang berminat, saya nak buat satu grup yang bincang analisa pada setiap pagi Isnin. Bagi mereka yang bekerja tak kena je pula kan. Okey, macam ni. Ahad malam. Ahad malam. Setakat ini saya baru seorang yang saya approve. Ahad malam, dan ini bagi mereka yang hantar dan saya approvekan untuk jadi member dalam grup tu, dan kita try untuk grup tu sebulan. Saya tak nak komitmen lama-lama sebab saya banyak kerja lain. Masa ni kita tak ada travelling, jadi tak apa, boleh saya nak buat benda ni. Hantar chart untuk USD. Sekejap, saya cek apa yang saya ni. Sekejap, saya tak ingat apa dia punya assignment. Saya hantar dekat ni. Sekejap. Okey, bukan USD. Anda pergi dekat ni, anda buat chart untuk XLI. Untuk XLI, industrial. Pergi cari sama dekat investing.com ataupun dekat TradingView. Anda buat chart dia. Saya nak weekly, daily, H4 dan turun kepada H1. Dan apa yang anda nampak dekat situ, buat satu write up untuk analisa anda. Anda boleh letakkan market dynamic, anda boleh letakkan kepada technical, bagi siapa yang berminat. Yang ini, due date dia adalah pada Sabtu ini. Saya bagi panjang sikit. Sabtu ini. Boleh? Hantar kepada saya dalam Telegram saya. Hantar kepada saya dalam Telegram saya. Analisa anda. Saya nak tengok lukisan tu. Dan jangan kecil hati kalau saya kata tak dapat. Itu je. Sebab ini bukan tujuan untuk belajar. Sebab saya nak orang yang dah ada asas dan boleh melukis. Dan if you've been following the webinar, dan melukis kepada cat-cat yang saya bagi ni for few months, bagi mereka yang baru ikut webinar pun tak ada masalah. Hantar.
Okey? Sebab ada cat saya yang lebih kurang cat ini. Dalam cat saya tu pun ada. Anda tengok mana yang struktur lebih kurang sama. Lepas tu, analisa dan hantar Sabtu, tengah malam tu lah due date dia. 12 AM. Tengah malam. Malam minggu lah. Malam minggu. Okey, tu due date dia. Jadi, saya akan hubungi anda bagi mereka yang berjaya. Ahad, saya akan hubungi anda dan kita mula grup ni pada hari Isnin. Saya akan buka satu Telegram group dan kita akan membincangkan mengenai teknikal. Anda akan ada password kepada ini. Maksudnya anda boleh download link ini. Saya akan bagi link ni. Okey, dan kita bincangkan kepada cat-cat. Dan itu perbincangan seminggu sekali. Maksudnya kita updatekan cat. Saya akan bagi assignment kepada anda mingguan. Di seminggu ni you follow dollar pair. Saya akan limitkan ya. Saya tak nak ramai sangat. Saya akan limitkan dia kepada paling ramai 8 orang. 8 orang ya. Kenapa 8? Nombor dia cantik. Itu je. Boleh? Ni bagi mereka yang betul-betul berminat. Boleh? So siapa berminat, buat XLI tadi, chart weekly sehingga H1, a simple write up analisa anda, due date dia Ahad, Sabtu tengah malam minggu tu 12 AM. Siapa yang hantar. Siapa tak nak, tak apa. Hantar dekat Telegram. Yes, buat analisa. I want you to draw the wave. I want to see your marking untuk elite wave. Tak kacau orang yang punya girlfriend. Break. Tak payah ada girlfriend. Alah, buat hari ni. Tak lama pun buat dia. Ya. Buat hantar link macam ni. Saya tunjukkan apa yang Badrul hantar. Sekejap. Saya tak jawab pun dia lagi. Dah. Yang dalam format macam ni. Lepas tu Lepas tu dia punya ni lah. Dengan analisa lah. Letakkan link macam ni, macam saya punya ni. Tapi saya nak tengok sampai H1, lepas tu letakkan analisa anda. Letak link je. Okey, bagi siapa berminat, tak minat tak apa. Sebab ini bukan untuk saya, ini for you. Jadi kalau nak boleh, kalau tak nak tak apa. Okey, itu sahaja untuk petang ni. Ingat, invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Untuk wave theory tadi, the only way untuk belajar adalah anda lukis dia. Dia tak dapat anda dengar webinar, oh ini 1618, oh ini 123.6, tak. You need to do it. That's the only way. Okay, William, Dungat, Fi, Kusmin. Okay, thank you semua. Berjumpa pada malam nanti, webinar Helmi pada jam 8 dan saya seperti biasa pada jam 9. Ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.